Saudara, mari kita berdoa mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 让我们用祷告来预备我们的心，领受主的道。 Seperti lagu yang kami nyanyikan barusan, Tuhan, kami ingin mengatakan bahwa kami sungguh percaya kepada Tuhan. 主啊，就像刚才我们所唱的那首诗歌，我们要向你宣告，我们真是信靠你。 Meskipun badai dalam kehidupan kami ini terus berlangsung, tapi kami sungguh tetap percaya kepada Tuhan. 虽然我们生活的风暴还在进行中，但是我们仍然信靠主。 Bapa, kami percaya bahwa Engkau tidak tinggalkan kami. 父啊，我们深信你没有撇下我们， Dan kami sungguh percaya bahwa Engkau menjaga kami. 我们也相信你在看顾我们， Karena kami percaya kepada Allah yang bangkit, 因为我们所信的是复活的神。 maka kami tahu pasti bahwa Tuhan Allah yang bangkit itu menyertai kami. 所以我们确信那已经复活的神与我们同在。 Hari ini kami beribadah lagi kepada Tuhan dari rumah kami masing-masing. 主啊，今天我们又是在各自的家中，我们一起进行今天的崇拜。 Tapi kami sungguh percaya bahwa hadirat Tuhan turun atas kami dan tinggal di dalam hati kami. 但是我们相信你的宝座已经莅临，并且住在我们每个人的心中。 Karena itu kami juga percaya sekali bahwa Tuhan akan berbicara kepada hati setiap kami melalui firman Tuhan. 所以我们也相信说，你要借着你的话语，对我们每一个人的心说话。 Tuhan, pakailah hamba-Mu dan juga penterjemahnya yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. 主啊，求你使用你的仆人，也求你使用传译的。 Biarlah Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap kami untuk memberikan kepada kami pengertian. 求圣灵在我们每一个人的心中动工时，赐给我们悟性。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara, selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada saudara sekalian yang saat ini sedang beribadah di rumah saudara masing-masing. 弟兄姐妹们，早上好！我也向各位在家中一起参与这个崇拜的，向你们问安。 Saya sangat berharap saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk dapat melanjutkan hidup kita. 我很盼望说，我们每一位都是健康，并且在过我们每一天的日子，我们仍然打起精神。 Saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan dengan tema yang masih berkisar tentang kebangkitan Kristus. Maka hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang proof of the king, bukti tentang dia adalah raja. 我们所谈的这个主题还是跟复活节有关系，所以我们今天的主题是君王的确据。 Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. 我们一起来打开我们的圣经《路加福音》第24章，我们要从第1节看到第12节。 Saya akan membacakan terlebih dahulu di dalam bahasa Indonesia, Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 12, lalu kemudian akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 先用印尼语念，然后再用华语念。 Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus, mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu,
Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. 路加福音24章1到12节，7日的头一日，黎明的时候，那些妇女带着所预备的香料来到坟墓前，看见石头已经从坟墓滚开了，他们就进去，只是不见主耶稣的身体。正在猜疑之间，忽然有2个人站在旁边，衣服放光。妇女们惊怕，将脸伏地。那2个人就对他们说：“为什么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了。当纪念他还在加利利的时候，怎样告诉你们，说人子必须被交在罪人手里，钉在十字架上，第3日复活。”他们就想起耶稣的话来，便从坟墓那里回去，把这一切事告诉12个使徒和其余的人。那告诉使徒的，就是抹大拉的玛利亚和约亚娜，并雅各的母亲玛利亚，还有与他们在一起的妇女。他们这些话，使徒以为是胡言，就不相信。彼得起来，跑到坟墓前，低头往里看，见细麻布独在一处，就回去了，心里稀奇所成的事。 Saudara, kalau kita bertanya kepada semua orang di seluruh dunia pada hari ini, apa yang menjadi harapan mereka saat ini? 今天，如果我们问全世界的人，他们今天的盼望是什么？ Maka saya sangat yakin sekali mereka semua akan mengatakan, kami sangat berharap wabah COVID-19 ini segera berlalu. 我相信每个人，他们都会说，他们的盼望是希望这个疫情赶快的过去。 Hal ini supaya saya tidak kehilangan pekerjaan, supaya usaha dan bisnis tetap lancar, dan semua anggota selamat dan tidak ada yang terjangkit atau terpapar virus yang mematikan ini. 这样子说的原因是因为我不想失去工作，或者是我希望我的生意可以继续做下去，或者是我的家人或者我周边的人没有一个人在染上疫情。 Atau alasan lain ketika kita mengatakan kita berharap wabah ini cepat berlalu supaya tidak terjadi resesi ekonomi yang bisa berakibat kerusuhan di negeri ini. 或者我们会说，我们希望疫情赶快过去，因为担心这个疫情会带来经济的萧条，并且在我们的国家可能会产生暴动。 Atau mungkin kita juga mengatakan supaya saya bisa beraktivitas dengan normal. Ini sudah sangat stres sekali dengan kondisi sekarang. 或者有人家说，我希望像像过去日常一样，能够照常的活动，因为现在的状况很让我有压力。 Saudara, mungkin di dalam hati kita saat ini ada terbersit begitu banyak harapan, tapi kenyataannya harapan itu tidak kunjung menjadi kenyataan. 相信我们每一个人的心中，我们都一直那样子的盼望，但是一直到现在，我们还没有看见这个盼望的实现。 Nah, beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat mengatakan kepada saya betapa rindunya dia beribadah ke gereja lagi, saudara-saudara. 不久前有一个会友这样子对我说，他多么的渴慕能够再一次的到教堂里，在教堂里敬拜。 Dan kemudian dia mengatakan bahwa sekarang ini ya Bu, walaupun kita sangat ingin ke gereja, tapi tidak bisa. 他说：“眼前我们非常想要到教堂里崇拜，但是不能够。 Sangat ingin melayani lagi, sangat ingin bernyanyi lagi di paduan suara, tetapi tidak bisa.
很想再一次参与服事，很想再一次在诗班里献诗，但是现在不行。 Lalu dia katakan, setiap kali saya mengikuti ibadah dengan cara streaming di rumah, 现在我在家中，借着这个视频来崇拜的时候， hati saya ini rasanya sedih dan bertanya-tanya sampai kapanlah kita akan begini. 我心中就很难过，然后问神说：我们要到什么时候，像这样子？ Saudara, ketika saya mendengar sharing pergumulan dari Bapak ini, hati saya bergumam bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak ini sesungguhnya mewakili hati dan perasaan serta pikiran kita masing-masing semua orang yang ada di dunia ini. 这位弟兄的这个呼声，相信也是今天世界上有许多人心中的呐喊。 Dan hal ini membuat saya ingat dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 13. Di situ dituliskan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? 这个情况让我想起了诗篇第13篇第1到第2节那边说：耶和华啊，你忘记我要到几时呢？要到永远吗？你掩面不顾我要到几时呢？我心里筹算，终日愁苦，要到几时呢？ Saudara, sama seperti pemazmur, semua kita menunggu tanpa kepastian dan setiap hari kita bertanya sampai berapa lama lagi. 就像诗人那样子，我们每一天都问这个问题，像这样子的情况，要到几时呢？ Mungkin sebagian kita berpikir atau bertanya-tanya apakah Tuhan sedang melupakan kita saat ini. 也许有一些人就会开始问说，是否神现在已经忘记了我们？ Sementara kita setiap kali bangun pagi berharap agar kita dapat bertemu dengan kondisi yang lebih baik pada hari ini. 我们每天早上醒来的时候，希望我们今天能够遇见更好的状况。 Yaitu dalam keadaan di mana kita bisa ke gereja lagi, bisa bepergian dengan bebas, bisa hang out dengan teman, bisa sekolah dengan duduk di kelas, bisa bekerja lagi, dan sebagainya. 我们都盼望说，我们能够像往常一样，我们可以到学校上课，我们可以到办公室上班，我们可以到教堂崇拜，我们可以跟朋友聚餐，这些的等等。 Saudara, tetapi harapan ini nampaknya jauh berbeda dengan kenyataan yang kita hadapi hari ini. Dan kita semakin terombang-ambing dengan rasa yang tidak pasti. 但是今天我们的现实的生活跟我们的盼望还是有很大的差距，这也使得我们的心情这样子的摆动。 Ada pengharapan, tetapi kenyataan yang dihadapi berbeda jauh dari harapan. 虽然有盼望，但是目前的这个现实跟我们的盼望还是距离很远。 Saudara, apakah hal ini pertanda buruk? 难道这是坏的预兆吗？ Atau justru Allah sedang ingin kita dapat menyaksikan kuasanya yang lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan? 或者神正在要我们去见证超乎我们想象的他的能力能做的事情？ Saudara, kisah dalam Injil Lukas yang kita baca tadi akan memberi kita pengertian betapa Allah sesungguhnya bekerja jauh melampaui apa yang kita pikirkan dan harapkan. 刚才我们所读的经文《路加福音》，使我们看见说，神的作为是超乎我们所盼望、所想象。 Kalau saudara perhatikan kisah di dalam Injil Lukas yang kita baca tadi akan memberi kita pengertian bahwa sesungguhnya kisah ini dibuka dengan catatan yang begitu kuat tentang saksi pertama kebangkitan Kristus. 如果我们看刚才的这个经文，我们知道说，这个是一个记载很清楚并且很确定的一个证据，来见证主耶稣的复活。 Mulai dari ayat yang pertama dikatakan, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka.
那边一开始就说7日的头1日黎明的时候，那些妇女带着所预备的香料来到坟墓前。 Untuk apa pagi-pagi benar ketika fajar baru menyingsing perempuan ini bergegas ingin pergi ke kubur Yesus? 为什么这些妇女要在黎明，就是刚刚要日出的时候，他们就要到耶稣的坟墓呢？ Siapa para wanita ini? 这些妇人是谁？ Saudara, para wanita ini adalah perempuan-perempuan Galilea. 这些妇人是加利利的妇人， Mereka adalah para wanita yang dengan setia mengiringi perjalanan salib Yesus, dan mereka adalah orang-orang yang dari dekat menyaksikan kematian Yesus di salib. 这些人他们是在耶稣走向十字架的时候，一直跟随着耶稣，并且他们也是耶稣被钉死在十字架上的见证人。 Bahkan sementara murid-murid Yesus sudah lari tunggang langgang entah kemana karena takut, saudara-saudara, perempuan-perempuan ini tetap mengikuti perjalanan itu sampai Yesus dikuburkan. 耶稣的门徒有好一些，他们已经因为害怕而离开了耶稣，但是这些的妇人，他们一直跟随耶稣，一直到耶稣的身体被放到这个洞里。 Jadi kita bisa pastikan bahwa sesungguhnya mereka menyaksikan juga bagaimana Yusuf dari Arimatea ketika meminta mayat Yesus dari Pilatus untuk diturunkan dan dikapani, lalu dibawa untuk dikuburkan di pemakaman baru dekat tempat Yesus disalibkan. Mereka melihat itu dengan jelas. 这些妇人，他们也从头到尾见证了这个亚利马大的这个约瑟向比拉多这个要耶稣的这个身体，并且他把耶稣的这个身体包裹放到这个墓穴当中。这些妇人从头到尾都见证看见这一段的事情。 Ya, saudara bisa membaca bagian ini terdapat dalam Matius 27 ayat 61. Di situ dijelaskan bagaimana perempuan-perempuan ini ikut sampai ke penguburan Yesus. 我们可以在马太福音第27章那边看见他们61节那边讲到这些妇人怎么样跟随耶稣的尸体一直到坟墓。 Dan saudara, sangat mungkin sekali pada waktu itu penguburan Yesus dilakukan dengan sangat terburu-buru karena pada waktu itu telah hampir tiba waktunya Sabat. 我们看见耶稣的身体很匆匆忙忙的被放到这个墓穴里，因为当时候已经很靠近这个安息日的时间。 Tetapi meskipun demikian, saudara-saudara, perempuan ini menyaksikan bahwa Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang mengurus penguburan Yesus itu dengan bersegera meminyaki dan bahkan membubui tubuh Yesus dengan rempah-rempah sebelum Yesus dikuburkan menurut aturan Yahudi. 这些妇人，他们也亲眼看见说，这个约瑟跟尼哥底母，他们虽然在匆忙的情况下，他们仍然按照犹太人的习俗，把耶稣的身体用香膏涂抹，用香料、用布包裹起来。 Saudara, di dalam tradisi Yahudi, mengurapi jenazah dengan minyak dan kemudian membubuhkan rempah-rempah pada tubuh jenazah itu adalah sebuah keharusan. 在犹太人的这个习俗，这个尸体用这个香膏、用这个香料把它涂抹裹起来，是一定要做的。 Ya, jadi selain sebagai tanda penghormatan terakhir, membaluri mayat dengan rempah itu juga bertujuan agar tubuh orang yang sudah meninggal itu tidak cepat menjadi hancur. 这个做法除了是要对这个去世的人最后的这个尊敬之外，也是这些香料能够保持这个尸体不至于太快的腐烂。 Jadi saudara-saudara, meskipun para perempuan itu tahu bahwa Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus itu telah menuangkan minyak dan menaruh rempah dalam tubuh Yesus yang dikuburkan, namun mereka sebagai pengikut Yesus, seorang yang mengasihi Yesus, tetap ingin melakukannya lagi.
所以，虽然这些妇人他们已经看见这个约瑟跟尼哥底母已经用香膏、香料裹在耶稣的这些身上，但是这些妇人出于他们对耶稣的爱，他们自己也想再一次的把香料放到耶稣的身上。 Mengapa demikian, saudara-saudara? 为什么要那样子做？ Karena mereka sungguh-sungguh menghormati orang yang mereka panggil dengan sebutan guru itu. 因为他们全心真心的尊敬他们所称呼的这位夫子。 Bagi mereka, Yesus adalah pribadi yang sangat istimewa. 对他们来说，耶稣是一个很特别的人。 Dia bukan hanya guru yang bisa mengajar dengan cara yang begitu menakjubkan. 他不只是一位能够让人家这么惊讶教导的老师， Tetapi dia juga adalah pribadi yang mengasihi dan mengampuni orang berdosa. 他也是这一位他去爱、去赦免罪人的。 Dia juga adalah pribadi yang menyembuhkan mereka yang sakit. 他也医治那些生病的人， Dan dia adalah pribadi yang mengasihi dan menghargai mereka meskipun mereka adalah kaum perempuan. Yang dalam tradisi Yahudi, perempuan adalah sekelompok orang yang tidak berharga. Sehingga seringkali mereka disebut sebagai warga kelas 2 dalam masyarakat. 这些妇人他们很敬仰耶稣，也是因着说耶稣并没有轻看这些被犹太人看为是二等公民的这些妇人，耶稣没有轻看他们，反而非常的尊敬他们。 Tetapi sekarang orang hebat ini telah mati. Dan cara matinya itu sungguh sangat mengenaskan. 但是这位了不起的人现在已经死了，并且他死的这个方式是很残酷的。 Jadi rasa kehilangan yang sangat dalam itu mendorong mereka untuk pergi ke kubur di dini hari pada hari Minggu itu agar mereka dapat menjumpai tubuh Yesus meskipun telah mati, namun mereka masih bisa melakukan sesuatu pada tubuh yang mati itu, yaitu membubuhkan rempah dan meminyaki tubuh itu agar tetap segar. 所以这些妇人，他们基于他们对耶稣的尊敬与爱在，他们在这个七日的这个头一日，在黎明就是还很清晨的时候，他们就到耶稣的这个坟墓前，想要对耶稣的这个尸体做最后的这个敬仰，就是把油、把香料再次的放在耶稣的尸体上。 Saudara, namun betapa terkejutnya mereka ketika mereka tiba di kubur itu, ternyata batu besar yang menutupi kubur itu telah terguling. 但是当他们到了那个地方，看见坟墓前的那块的大石头已经被滚开的话，他们觉得非常的惊讶。 Dan mereka tidak menemukan mayat Yesus di dalam kubur itu. 并且他们发现，在墓里头已经找不到耶稣的尸体。 Mereka sungguh bingung dengan kejadian yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. 他们对于眼前所发生是出乎他们预料的这些事情，他们觉得非常的惊吓。 Padahal sebelumnya mereka yakin sekali bahwa mereka akan menjumpai mayat Yesus di sana dan segera mereka akan merempah-rempahinya. 其实之前他们所想的，就是他们到坟墓那边，他们可以找到耶稣的尸体，他们可以把香膏、香料放在这个耶稣的尸体。 Mereka juga yakin bahwa mereka datang ke kubur yang benar karena pada waktu Yesus dikuburkan mereka ada di sana, jadi mereka tidak mungkin datang ke kubur yang salah. 他们也确信说他们所到的这个坟墓是正确的坟墓，因为他们亲眼看见，当耶稣的尸体带入这个坟墓的时候，他们看得很清楚。 Jadi sejenak mereka merasa syok, merasa takut, merasa bingung, terkejut, panik, dan tidak tahu harus melakukan apa. 所以这些妇人，当他们看见尸体已经不在的时候，他们很惊吓，觉得很不可思议，觉得这个不晓得该怎么办。 Sampai kemudian saudara-saudara dikatakan oleh catatan Lukas ini bahwa ada 2 malaikat Tuhan datang untuk menjumpai mereka. Dan kemudian malaikat itu bertanya, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit."
Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. 当他们在这样子的情况下的时候，就路加福音那边记载，有2位的天使向他们显现，并且对他们说：“为什么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了。当纪念他还在加利利的时候，怎样告诉你们说，人子必须被交在罪人手里，钉在十字架上，第3日复活。” Saudara, berita yang dibawa malaikat ini sangat penting dalam peristiwa perempuan-perempuan sebagai saksi pertama kebangkitan Yesus itu. 天使告诉这些妇人的这个讯息非常的重要，因为他们见证，这些妇人是见证主耶稣复活的第一批的证人。Seorang penafsir bernama Craig Koster mengatakan, perjumpaan para perempuan Galilea dengan kebangkitan Kristus itu terjadi bukan karena mereka menyaksikan tubuh Yesus yang bangkit atau tubuh Yesus yang bersinar sedang berjalan keluar dari kubur. 有一位解经家，这个名叫 Craig 的，他说，这些加利利的妇人，他们见证主耶稣的复活的时候，并不是说看见主耶稣的身体放光向他们显现， tetapi perjumpaan itu terjadi melalui pesan, melalui berita, melalui firman tentang kebangkitannya yang disampaikan oleh para malaikat itu. 他们见证主耶稣的复活是透过天使对他们说的话，借着主耶稣生前也曾经告诉他们的这些真理来作为这个复活的见证。 Saudara, sungguh jelas dalam peristiwa ini bahwa sesungguhnya perempuan-perempuan itu tidak melihat tubuh Yesus yang bangkit. Mereka hanya dengar berita dari malaikat itu yang mengatakan, kenapa kau cari dia di antara orang yang mati? Dia sudah hidup, dia sudah bangkit. 所以这些妇人，他们并没有看见主耶稣复活的身体，而是他们见证主耶稣的复活是借着天使对他们所报的讯息，就是对他们说：“你为什么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了。” Saudara, kemudian Koster atau penafsir ini kemudian mengatakan, what they have is just a word, a message. Apa yang mereka dapat itu atau apa yang mereka punya itu hanyalah firman, hanyalah perkataan, hanyalah pesan. 这位解经家继续说，这些加利利的妇人，他们所得到的是一个宣告，一个讯息，一个就是一段话。 Tapi meskipun yang mereka punya hanyalah pesan atau firman dari malaikat itu, tetapi sesungguhnya mereka sangat percaya. 虽然他们所得到的是借着天使告诉他们的这个讯息，只是一段的话，但是他们相信。 Pada kenyataannya kita bisa melihat bahwa firman itu telah begitu kuat menghantam pikiran para wanita itu yang masih bingung karena tidak menemukan mayat Yesus di dalam kubur itu. 但是这句话在这些妇人还在彷徨的这个脑海中，已经给他们刻下很坚定的一个证据。 Apa yang menghantam dengan sangat kuat di dalam pikiran perempuan itu, saudara? 什么样的话给这些妇人带来这么大的冲击呢？ Karena di dalam pesan itu dikatakan bahwa agar mereka mengingat apa yang Yesus sendiri pernah katakan tentang kematian dan kebangkitannya. 因为这个讯息当中还告诉他们说，你们要记得，当主耶稣还在加利利的时候，怎么样告诉你们？ Rupanya baik perempuan-perempuan itu maupun murid-murid Yesus, tidak ada seorang pun mengingat apa yang Yesus pernah katakan kepada mereka di satu masa. 原来这些妇人，包括主耶稣的门徒，他们忘记了耶稣曾经对他们说过的这一段话。
Itu sebabnya saudara-saudara kita bisa melihat bahwa ekspresi hidup mereka begitu berbeda setelah Yesus mati disalibkan. 所以我们看见，因着他们忘记，使得他们面对主耶稣定死的这个结果，他们的这个所表现的这么的不同。 Mereka sungguh merana dalam kesedihan dan kehilangan arah hidup. 他们觉得很伤痛，他们甚至失去人生的方向。 Mereka lupa akan pesan Yesus yang telah dikatakan kepada mereka jauh sebelum peristiwa kematian itu terjadi. Bahwa dia akan mati, tetapi pasti dia akan bangkit. 他们忘记了主耶稣在事情发生之前，有一段时间之前就已经对他们说，他将要被钉死，但是他将要复活。他们忘记了这一些话。 Saudara, melupakan firman itu adalah hal yang sangat fatal pada akhirnya. 忘记神的话会带来很严重的结果。 Karena lupa akan firman itu, maka mereka datang ke kubur Yesus dengan membawa pengharapan yang keliru. 因着忘记神的话，使得他们来到坟墓前的时候，他们的盼望带着错误的盼望。 Mereka berpikir bahwa mereka akan bertemu dengan tubuh tak bernyawa yang penuh dengan penderitaan dan luka. 他们以为说他们能够找到那个满是伤痕的尸体。 Mereka berpikir bahwa mereka akan merempah-rempahi tubuh tak berdaya yang telah menjadi korban atas kejahatan manusia. 他们以为说他们可以在这个因着罪人的罪恶而成为牺牲的这个尸体，他们可以在上面放香料、香膏。 Dan karena lupa akan firman itu, murid-murid pun tidak percaya ketika berita kebangkitan Yesus disampaikan oleh para wanita itu. 也因着他们忘记神的话，使得当这些加利利妇人向耶稣的门徒宣告他们看不见主耶稣的身体的时候，门徒们不相信。 Malah kemudian kita melihat bahwa murid-murid itu menuduh apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan itu adalah omong kosong saja. 甚至这些门徒他们还指责这些妇人所说的话是一派胡言。 Saudara, kata omong kosong dalam bahasa aslinya di dalam teks ini menggunakan istilah seperti orang mengigau yang diakibatkan oleh demam yang tinggi atau kondisi pikiran yang telah menjadi gila. 所谓的这个胡言，在原文的意思是说，当一个人已经神志不清，因着发高烧或者是精神错乱这样子的情况下说出的话。 Karena lupa juga saudara-saudara, kemudian Petrus cepat-cepat pergi ke kubur hanya untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh para perempuan itu salah. 也因着他们忘记神的话，使得彼得他赶快的跑到墓前面，想要证实说这些妇人所说的话是错的。 Saudara, para murid pada waktu itu tidak percaya karena yang membawa berita itu adalah kaum perempuan. 当时候那些门徒他们不相信这些妇人带来的这些讯息，因为他们轻看这些妇人。 Tentu hal ini sangat memberatkan berita yang dibawa oleh perempuan itu. 当然，这使这个妇人所要带给他们这个消息是在一个不利的状况。 Karena mereka bertanya-tanya bagaimana kalau memang berita itu sangat penting, kenapa harus perempuan yang membawanya? 因为他们不能够相信说，为什么这么重要的这个讯息，但是第一个见证这个讯息的人却是妇人。 Karena di dalam kitab Mishnah atau kitab yang merangkum seluruh hukum tradisi Yahudi dituliskan, from women let not evidence be accepted because of the levity and temerity of their sex. Tidak ada kesaksian atau bukti yang dapat diterima apabila keluar dari mulut perempuan. Hal ini dikarenakan sifat dan kecerobohan dan kelalaian yang melekat dalam gender mereka. 因为在犹太人他们的这个经文里有明文的这样子说，妇人口中所出的话是不能够成为证据的，因为女性的这个本质，她们是大意不明事理的。 Saudara, karena lupa,
mereka lebih sibuk memikirkan tradisi dan pikiran mereka masing-masing. 因着忘记，所以他们每个人思想里所充塞的是他们的这个习俗，也充塞着他们自己的想法。 Bahkan kalau saudara membaca pada bagian-bagian berikutnya di dalam teks ini, kita juga bisa temukan bahwa karena lupa, murid-murid tidak dapat mengenali Yesus yang hadir di tengah perjalanan mereka menuju ke kampung bernama Emmaus itu. 也因着这些门徒们忘记，使得当有2个门徒他们正在走向这个以貌斯的时候呢，他们在路上，耶稣在他们的当中，他们都认不出来。 Dan lebih parah lagi saudara-saudara, karena lupa akan firman itu, murid-murid sampai tidak bisa segera mengenali ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, sehingga menyangka bahwa Yesus yang sedang menampakkan diri kepada mereka itu adalah hantu. 当耶稣在门徒当中再一次显现的时候，这些门徒因着忘记主的话，使得他们认为显现在他们当中的是鬼。 Saudara perhatikan baik-baik ekspresi-ekspresi orang yang lupa akan firman ini. 所以我们注意这些忘记神的话语的这些人，他们的表现，他们的反应。 Lupa akan firman membuat para wanita itu lebih berharap bertemu dengan tubuh Yesus yang mati daripada tubuh Yesus yang bangkit. 因着忘记神的话，这些妇人他们的盼望，竟然只是要找到耶稣的尸体，而不是要看见耶稣复活的身体。 Lupa akan firman membuat para murid itu sibuk dengan apa yang ada di dalam pikiran mereka, dengan tradisi-tradisi yang membelenggu mereka, dan semakin membuat mereka ragu, semakin membuat mereka tidak percaya, semakin membuat mereka kehilangan pengharapan bahwa Yesus itu sesungguh-sungguhnya telah bangkit dari kematian. 因着忘记耶稣的话，这些门徒他们思想所充满的是他们的习俗，他们个人的想法，使得他们不能够相信耶稣的这个复活，并且造成他们更失去方向，更彷徨。 Saudara, lupa akan firman adalah problem besar manusia sepanjang abad dari dulu sampai sekarang. 忘记神的话是人类从过去到现今最大的问题。 Dan itu sebabnya saudara-saudara kita bisa merasakan bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita jalani sendiri dengan cara pikir kita sendiri, dengan kemauan kita sendiri, dengan harapan-harapan yang kita bangun sendiri. 如果我们只是靠着自己，我们来过我们的生活，用我们的方式，按照我们的计划，也用自己去设想的这个盼望。 Saudara, itu sebabnya tepat sekali apa yang dikatakan oleh malaikat itu ketika mereka menyampaikan berita tentang kebangkitan Kristus, yaitu dengan meminta mereka untuk mengingat apa yang Yesus sendiri pernah katakan kepada mereka. 所以在天使对这些已经忘记神的话语的这个妇人说的时候，这个天使提醒他们的，正是人类所需要的，就是要他们再一次记取主耶稣曾经对他们说过的话。 Coba saudara perhatikan, apa yang terjadi pada diri perempuan itu setelah mereka ingat. 我们来看说，这些妇人当他们记取主耶稣曾经说过的这些话的时候，他们的这个反应是什么？ Saudara, di ayat 8 di situ dituliskan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, then they remembered his word. 在第8节这边告诉我们说，他们就想起耶稣的话。 Nah, ketika mereka mengingat perkataan Yesus itu, lalu kemudian mereka segera pergi meninggalkan kubur itu, dan kemudian mereka memberitakan kepada orang-orang, kepada murid-murid bahwa Yesus sudah bangkit. 所以我们看见，当他们想起耶稣的话的时候，他们的这个反应就是便从坟墓那里回去，把一切的事告诉12个使徒，还有其余的人。
Saudara, pengertian itu, ingatan itu sungguh merubah hidup mereka. 当他们想起耶稣的话，当他们有这样子的这个意识的时候呢，这个情况给他们的生命带来一个翻转。 Mereka tidak lagi berharap secara keliru. 他们的盼望不再是错误， Mereka tidak lagi perlu meratap sambil membubuhi rempah pada tubuh Yesus yang mati. 他们不再需要流着泪去给耶稣的尸体放香料， Tapi mereka pergi meninggalkan kubur itu dan memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. 而是他们离开坟墓，并且对众人去宣告主耶稣复活的消息。 Siapa yang membuktikan bahwa Yesus itu bangkit, saudara-saudara? 是谁证明主耶稣的复活？ Bukan perempuan-perempuan itu yang kita sering dengar dalam sejarah mereka adalah saksi pertama kebangkitan. 不是这些历史记载，就是第一个的这些妇人，是当时候的第一个证人。 Tetapi yang sesungguh-sungguhnya membuktikan dirinya sendiri sebagai raja yang telah bangkit itu adalah firman-Nya. 但是证明耶稣已经复活的这个君王是神的话。 Betul, secara manusia kita melihat bahwa perempuan-perempuan itu yang menyaksikan dan mereka adalah saksi pertama. 的确，从这个事件当中，我们看见这些妇人，他们是这个复活的第一个见证人，他们第一个去宣告这个复活的消息。 Tetapi dari kisah ini kita bisa belajar dan melihat sendiri bahwa Allah membuktikan dirinya sendiri bangkit melalui firman yang telah diberikan lebih dulu kepada kita. 但是从这个事件当中，我们看见一个更关键的事情，就是神自己在事情还没有发生之前，就已经清楚的将这个事情的这个进展，清楚的用他的话说出来，用他的话告诉众人。 Karena dia raja, dia tidak perlu orang lain yang membuktikan dia adalah raja. 因为他就是君王，他不需要别人家来证明他是君王。 Dia memakai kekuatan firman ini sebagai bukti bahwa dia adalah raja yang bangkit itu. 他用话语的这个权柄来证明他是那位复活的君王。 Saudara perhatikan di sini bahwa dari awal berita kebangkitan Kristus itu disampaikan, Allah memakai kekuatan firman, kekuatan berita. 我们看见说，当神要将这个讯息传递的时候，他完全只是单单的用他话语的权柄和能力。 Itulah sebabnya Allah mengutus para malaikat itu untuk berjumpa dengan perempuan-perempuan Galilea itu yang kemudian kita kenal mereka sebagai saksi dari kebangkitan itu dan menyampaikan berita, menyampaikan firman tentang kebangkitan itu. 所以，当我们看见，要把这个复活的这个消息传给这些加利利的妇人的时候，神是差派了天使来告诉这些妇人，使得他们能够成为耶稣复活的第一个见证人。 Jadi sekali lagi saya ingin katakan supaya kita ingat juga bahwa bukti kebangkitan Kristus pertama kali dinyatakan dalam perkataan, dalam firman yang disampaikan oleh malaikat itu kepada para perempuan Galilea ini. 所以我再一次的向大家清楚的说，主耶稣复活的这个消息是借着天使向加利利妇人所说的话，借着他这个道的能力，把这个消息传出去。 Dan saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa perempuan-perempuan itu mendengar tentang firman mengenai Yesus yang bangkit, bukan melihat tubuh Yesus yang bangkit. 再一次的在这边点名大家，这些妇人他们知道耶稣复活的这个讯息，并不是因为他们看见耶稣复活的身体，而是他们听见并且记取耶稣复活的话。 Itulah sebabnya saudara-saudara sekarang kita mengerti mengapa firman ini disebut sebagai firman yang hidup.
所以现在我们不难能够明白说，为什么我们称神的道、圣经是活的。 Firman yang di dalamnya memuat berita tentang Kristus yang bangkit. 因为在这个道里，包含了耶稣复活的讯息。 Firman yang di dalamnya memuat segala berita dan janji Allah kepada manusia. 在这个神的话语当中，也有许多神对人类的应许。 Firman yang tidak pernah mengingkari setiap janji yang pernah diberikan kepada manusia, kepada kita, kepada saudara dan saya. 并且在这个神的这个话语，我们看见他所有的应许都没有一个落空，无论是对过去的人，到现今我们活在这个世代的人，神的应许是必要应验的。 Ya, maka tidak salah ketika pemazmur mengatakan di dalam salah satu tulisannya bahwa firman itu suluh bagi jiwa dan juga terang bagi jalan kita. 所以，当诗人谈到神的话语的时候，他说：“神的话语能够苏醒我的灵魂，能够成为我路上的光。” Saudara, kalau kita tahu sekarang bahwa firman yang ada di tangan saudara dan saya ini adalah bukti nyata bahwa Yesus itu bangkit dari kematian, 弟兄姐妹们，如果我们真的领受了我们手中的这个神的话，是神复活的一个确据的话， maka seharusnya lah juga kita percaya bahwa firman inilah yang akan menuntun kita untuk bisa percaya sekali kepada Allah yang berdaulat atas hidup kita. Meskipun dunia ini sedang murat-marit oleh karena bencana hari ini, saudara-saudara. 同样的，我们也要相信，就是神的话语，它是能够保证我们、指引我们的方向，让我们对现今这么困难的这个情况下，我们仍存着盼望。 Dan sesungguhnya firman yang hidup inilah yang bisa menuntun kita untuk kita bisa berharap dengan benar di dalam Allah, di dalam Kristus yang telah bangkit itu. 也就是这个又真又活的这个神的话语，能够指引我们，使我们能够相信，并且有正确的盼望，因为主耶稣已经复活。 Jadi mengapa saat ini hati kita begitu gelisah, begitu takut, begitu tertekan, begitu cemas, begitu stres, begitu merana menghadapi bencana non alam yang kita sendiri tidak tahu kapan akan berakhir. 所以，为什么我们现在的心这么的不安，这么的焦虑，这么的有压力，来面对这个非自然的这个灾难？ Kemungkinan besar, saudara-saudara, kita sama seperti perempuan-perempuan Galilea dan para murid, bahwa kita lupa tentang apa yang pernah dikatakan oleh Allah dan oleh anaknya melalui firman yang hidup itu. 我们很有可能跟这些妇人一样，我们忘记了神的话，忘记了父神和他的圣子耶稣已经对我们说过的话。 Sehingga kita terus mencari jalan kita sendiri dan tenggelam dalam ketakutan serta kecemasan kita. 使我们一直找自己的出路，便更是带我们进入更深的焦虑、不安、害怕。 Tapi hari ini firman Tuhan menegur kita dengan mengatakan, ingatlah, ingatlah, ingatlah pada apa yang pernah kukatakan kepadamu. 但是今天神的话语再次的提醒我们，要我们去记得。 去记得、谨记我曾经对你们说过的话。 Bukankah Dia adalah Allah yang berjanji bahwa matahari tak akan menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam? 岂不是这个说话的神也曾经应许说，白天日头必不伤害你，夜间月亮也不伤害你。 Lupakah kita, lupakah saudara, bahwa Dia berjanji akan menjaga keluar dan masukmu?
我们是否已经忘记神曾经应许他必保守我们，无论你出你入？ Lupakah kita bahwa Dia adalah Allah yang berjanji akan menyembuhkan dan menyelamatkan kita? 我们是否忘记神也应许他要拯救我们、医治我们？ Lupakah kita bahwa Allah berjanji anak cucumu itu akan diberkati dan mereka tidak akan meminta-minta? 是否我们忘记说，神曾经应许我们的子孙不会成为乞讨的人？ Dan bukankah Dia juga adalah Allah yang berjanji bahwa Kristus yang bangkit itu Dia yang akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman? 岂不是这个说话的神，他也曾经应许这位复活的基督将要与我们同在，一直到那日。 Saudara, lupakah kita akan firman itu? 我们是否忘记神的话？ Kalau hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita, 如果今天神的话真是对你的心说， meminta kita untuk ingat dan terus ingat apa yang tertulis di dalam firman itu. 要我们去记得，一直记得这个圣经里所记载的神的话。 Seperti apapun kondisi dunia hari ini, saudara-saudara, 因此，无论今天世界的景况如何， tidak akan pernah sanggup merenggut percayanya kita kepada Tuhan Allah yang menjaga kita dan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. 我们就会继续的相信那位复活的神，他必保守看顾我们，一直到那日。 Kiranya firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan kita semua. 但愿神的话语今天真是能够坚固我们。 Bacalah dan imanilah firman Tuhan ini. 让我们一起来好好的读神的话语，并且把神的话语谨记存在心。 Maka seluruh pengharapan saudara akan bertemu dengan kenyataan yang sempurna di dalam Kristus. 那我们的所有的盼望，能够在基督的身上找到一个完美的一个目标。 Mari kita berdoa, saudara. 我们一起祷告。 Kami sungguh bersyukur akan kebenaran firman yang Kau ungkapkan kepada kami pagi ini. 主啊，我们真是感谢你，因为今天早上你向我们打开你话语的真理。 Pada akhirnya kami melihat diri kami begitu kecil, begitu kerdil, dan begitu penuh dengan ketakutan Tuhan. 使我们能够看见自己的微小无能，并且充满害怕的我们。 Mungkin itu disebabkan karena kami tidak ingat, kami lupa akan apa yang pernah Tuhan katakan kepada kami melalui firman ini. 这可能是因为我们忘记，我们不记得神曾经借着他的话语对我们说的话。 Tuhan, hari ini Kau telah mencerahkan kembali hati dan pikiran kami. 主啊，今天你再一次的照亮我们的心思， Untuk kami mengingat betapa berkuasanya firman yang telah Kau anugerahkan kepada kami sampai hari ini. 使我们再次的去记得你已经赐给我们的这个大有能力的这个道，这个神的话语是一直可以保守到今天的。 Betapa bersyukurnya hati kami Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang berjanji dan setiap janji itu tidak ada yang palsu. 我们心里充满了感谢，因为我们所信靠的神是他的每一个应许都不会落空的。 Tuhan, tolong supaya kami dapat beriman kepada Allah yang hidup, yang beritanya tertera di dalam firman ini. 主啊，求你帮助我们，让我们能够信靠这位又真又活的神，并且神的话语已经所有的记载在圣经里。 Supaya di dalam kami berjalan di tengah dunia yang gelap hari ini, kami dapat tetap melihat terang Tuhan melingkupi kami. 是的，今天我们即使是走在黑暗的这个世界当中，我们仍然能够看见从神而来的曙光
包围环绕着我们。 Biarlah makin hari hidup kami makin bersandar pada kebenaran-kebenaran yang tertulis di dalam firman yang hidup ini. 让我们一日比一日的，我们更信靠在圣经中记载的神的又真又活的话。 Terima kasih Bapa, kami bersyukur. 谢谢天父，我们感谢 Di 你。 dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。